bahkan ada yang sebut sampai 30 lebih bentuknya. Ini semua apa berbeza banyak ni? Sebab keadaan itulah, keadaan semaya khauf tu dia bukan serupa keadaannya. Dengan sebab itu ulama sebut lagu ni sampai 30 lebih bentuk dia. Sebab apa? Keadaan perang ni kan bukan tetap. Bukan tetap. Boleh jadi macam-macam keadaan yang berlaku kepada orang yang perang. Dengan sebab itu berbeza. Jadi kita nak sebut sini, hak kita baca baru ni macam-macam lah. Ada hak semaya 4 rakaat pun ada. Bahkan Imam Syafi'i kata dia bergantung kepada keadaan duduk tu. Kalau perang tu di tempat mukim kita, di tempat tetap hak asal kita, dan dia kena semaya 4 rakaat juga, dia kata. Jadi perang ni yang boleh jadi khasar tu dengan sebab musafir tu. Dia buat gigut tu. Kalau tidak 4 rakaat juga. Dan dengan sebab itu dia kata ada juga hak sembahyang 4 rakaat. Ada juga kan, hak baru ni kita baca hak sembahyang 4 rakaat. Cuma Nabi sembahyang dengan hak ni 2, dengan hak satu kumpulan lagi 2. Lepas tu masing-masing tambah 2. Jadi maknanya 4 lah. Masing-masing tu 4. Jadi apa hak 4 tu? Jadi dia kata sebab duduk di tempat. Di tempat asal. Maknanya dia bukan dalam musafir. Lepas tu hak kata qasar tu dalam musafir. Yang ni tu imam sembahyang dengan satu kumpulan, satu rakaat, lepas tu dia tambah sendiri kumpulan tu. Mari hak solat gitu, sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaat dan dia sempurnakan sembahyang dia. Begitulah mana keadaan. Ada juga dalam banyak-banyak baru ni kita baca kan, dia sebut satu-satu rakaat saja. Lepas tu tak ada tambah dah. Ada juga lagu tu. Satu-satu rakaat saja. Yang ni hak akhir. Tujuan Imam Abu Daud mari semua ni dengan ayat ni, hak berbeza pendapat ulama ni gini, masing-masing dia ada dalil dia lah. Ada dalil. Dan semua ni boleh katakan sahih. Dan ini tidak kata tak boleh berlaku. Kalau macam sembahyang kusuf ataupun gerhana matahari itu benar sama juga. Peristiwa sama, lepas tu khilaf. Jadi kena tarjih lah hak ni hak lebih kuat. Hak ni hak lebih kuat sebab sekali je berlaku. Tapi kalau hak ni banyak kali perang, dan perang tu keadaannya tidak serupa. Jadi kita boleh terima kalau banyak perbezaan tu, tak jadi masalah. Antara yang kita baca baru ni kan, hak sembahyang rakaat tu hak akhir, bab akhir. Ada juga yang terima hak tu bab akhir tu, iaitu bab man qala yusalli bi kulli ta'ifatin raka'atan wala yaqdun. Imam sembahyang dengan setiap kumpulan satu rakaat, dan mereka yang dimakmum itu tidak qadha dah, tidak tambah dah pada sah tu. Cuma imam tu jadi 2 rakaat. Untuk imam 2 rakaat, untuk masing-masing makmum 1 rakaat saja, tidak tambah. Itu hak akhir kita tengok. Tapi ada juga orang yang tak terima hak tu. Orang yang tak terima hak tu, dia kata hak ni hak kata sembahyang 1 rakaat ni, dia sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya 2 rakaat, lepas tu dia tambah sendirilah. Cuma riwayat tu tidak sebut. Dia kata begitu. Riwayat tu tidak sebut. Tetapi pendapat ini sebenarnya tertolak apabila kita baca beberapa riwayat selepas tu kan, yang jelas menyebutkan mereka hanya sembahyang bagi masing-masing tu rakaat. Lepas tu dia tidak tambah dah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Jelas nampak situ. Jelas nampak situ. Cumanya apa yang nak disebut di sini, hak berpendapat lagu tu pun ramai juga hak berpendapat lagu tu. Antaranya hak berpendapat lagu tu rakaat saja.
iaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahway. Itu di kalangan ulama mujtahid. Di kalangan sahabat pula Abu Hurairah, Abu Musa Al-Asy'ari, dan di kalangan tabi'in pula bukan seorang ramai lah. Ramai. Hak kata boleh buat serkaat. Begitulah. Tapi ada juga orang kata hak serkaat ni, dia kata hak terima hak lain-lain. Hak lain dia terima juga. Hak ni hak serkaat dalam keadaan itu benar. Dalam keadaan orang kata genting benar. Dalam keadaan genting benar peperangan tu. Dalam keadaan orang panggil syiddatul khauf. Dalam keadaan sangat bersangatan, takut ataupun bimbang kepada musuh. Dalam keadaan tu semaya serkaat ni. Tak boleh dia kata. Kalau daripada awal lagi nak semaya serkaat, ada juga yang kata gitu. Tapi kita nak cerita di sini, ada hak kata memang dalam keadaan biasa pun asalkan pergi perang, orang panggil sembahyang khauf memang serkaat. Demon ni lah hak faham yang gitu ni. Maknanya dia ada khilaf tu pula. Hak kata serkaat ni ada hak kata boleh, tapi dalam keadaan takut sangat ataupun bimbang sangat. Ada yang kata tidak bimbang pun, asalkan pergi perang lagu tu. Dan duduk di tempat sendiri pun, kalau dalam keadaan takut begitu, lagu tu juga semayanya. Tidak seperti Imam Syafi'i kata tadi kan, kalau duduk di tempat sendiri kena 4 rakaat. Kalau musafir 2 lah mestilah. Kalau Syafi'i, Hanafi pun kata lagu tu juga, dia kena 2 ke mana-mana pun. Tak ada hoksa ni. Hoksa ni bagi dia tak ada. Kecuali ada hak terima, dia kata dalam keadaan teruk sangat. Kalau tidak teruk, kena 2. Gitu. Lepas pada tu ada juga hak sebut bahawa sembahyang khauf ini hanya khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada juga. Maknanya sekarang ni tak ada dah sembahyang khauf tu. Sembahyang khauf tu tak ada dah lepas Nabi. Kata ni pendapat dia lah. Antara yang berpendapat begini ialah Imam Abu Yusuf dan Al-Muzani, yang anak murid kepada Imam Syafi'i itu. Dia berpendapat sembahyang khauf tak ada. Sebab apa? Dia pegang dengan ayat wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Itulah berkenaan dengan sembahyang khauf dalam Quran. Wa idza kunta fihim, bila kamu berada di antara mereka. Engkau tu Nabi lah. Dia kata khusus dengan zaman Nabi. Ini keistimewaan untuk mereka. Hak kemudian dia tak ada dah. Sebab apa? Kunta, bila engkau ada di kalangan mereka. Jadi bila engkau tak ada dah lah. Jadi sembahyang khauf ni tak ada. Gitu. Jadi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan perang itu tak ada lah sembahyang. Supaya orang dalam keadaan darurat lah, dalam keadaan ada masalah, tak boleh nak berhenti, tak boleh nak apa, dia kena qada lah, gitulah. Caranya kena qada. Ada juga berpendapat begitu. Walaupun hak ni sebenarnya kalau nak kira berdasarkan dalil, tidak berapa kuat. Tidak berapa kuat. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kata khusus dengan zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat kemudian tu pergi perang pula tu, dia ada juga sembahyang. Kalau kita nak kata mansuh lah, khusus lah untuk Nabi, maknanya kemudian untuk orang kemudian tak ada, kira-kiranya mansuh lah untuk orang kemudian. Berapa ya sahabat-sahabat ramai gitu semua tu duduk perang tu dia sembahyang juga. Dengan sebab tu kita kata tu dari segi dalilnya tidak kuat. Tidak kuat. Tapi hak mana-mana sebut ni, sama ada hak 4 rakaat ke 2 rakaat ke, lepas tu macam-macam bentuk cara tu semua boleh terima, kuat belaka. Dan hak 1 rakaat tu pun kuat juga. Hak tu kuat. Lepas pada tu baru ni kita baca hak akhir tu kan, iaitu salatul talib. Ini orang yang mengejar orang. Dia ada pula keadaan dia. Mana tidak semesti duduk dalam keadaan berdiri molek begitu. Boleh jadi duduk atas kenderaan, duduk kejar tu pun boleh sembahyang juga, yang ni dengan isyarat. Itu pun satu bentuk sembahyang khauf juga. Itulah secara ringkasnya. Lepas tu kita pergi kepada pasal kitab ni ada masalah. Dia jadi bulan muka surat lah, jadi tak ada muka surat lah, jadi waktu kena balik.